Selamat datang ke kelas Cikgu Chong. Hari ini, kita akan belajar topik pengawetan makanan sains tahun 6. Apa itu pengawetan makanan? Pengawetan makanan ialah proses melambatkan makanan daripada menjadi rosak. Makanan diawet untuk menghalang atau melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Baiklah, sekarang marilah lihat kaedah pengawetan makanan seperti pengeringan, pendidihan, pendinginan, penyejuk bekuan, pembungkusan vacuum, pengetinan, pembotolan, pempasturaan, penjerukan, pemasinan, penyalaian dan juga pelilinan. Kaedah pengeringan. Makanan dikeringkan dengan bantuan haba untuk menyingkirkan kandungan air di dalam makanan. Kaedah ini menyebabkan mikroorganisma tidak dapat hidup akibat ketiadaan air. Contoh makanan ialah ikan kering dan juga cili kering. Kaedah pendidihan. Makanan yang dimasak dan dididihkan pada suhu yang tinggi akan bertahan lebih lama. Suhu yang tinggi menyebabkan kebanyakan mikroorganisma mati. Contoh makanan yang sesuai menggunakan kaedah ini ialah jam durian dididihkan sehingga likat. Kaedah pendinginan. Makanan disimpan di dalam tempat dingin pada suhu sekitar 4 darjah Celsius. Suhu yang rendah menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma menjadi perlahan. Contoh makanan yang sesuai digunakan dengan kaedah ini ialah sayur-sayuran, buah-buahan dan hasil tenusuk. Kaedah penyejuk bekuan. Makanan disejuk bekukan secara perlahan pada takat beku iaitu 0 darjah Celsius dan ke bawah. Suhu di bawah takat beku menyebabkan proses pertumbuhan mikroorganisma terhenti. Contoh makanan yang sesuai menggunakan kaedah ini ialah daging, ikan dan makanan laut. Kaedah pembungkusan vacuum. Makanan disimpan di dalam pembungkus makanan yang telah divacuumkan. Ketiadaan udara menyebabkan mikroorganisma tidak boleh bertumbuh. Contoh makanan yang sesuai menggunakan kaedah ini ialah daging, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kaedah pengetinan. Makanan dimasak dan disejukkan sebelum dimasukkan ke dalam tin. Tin kemudiannya dipateri supaya kedap udara. Ketiadaan udara ketika makanan ditinkan menyebabkan mikroorganisma tidak boleh bertumbuh. Seterusnya, tin dipanaskan pada suhu yang tinggi untuk mematikan mikroorganisma. Contoh makanan yang sesuai menggunakan kaedah ini ialah sayur-sayuran, buah-buahan dan juga ikan. Kaedah pembotolan. Makanan diproses lalu dididihkan dan disejukkan sebelum dimasukkan ke dalam botol yang kedap udara. Suhu yang tinggi dan ketiadaan udara menyebabkan mikroorganisma mati. Contoh makanan ialah sayur-sayuran, kacang dan makanan laut. Kaedah pempasturaan. Makanan dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit atau pada suhu 72 darjah Celsius selama 15 saat dan diikuti dengan pendinginan segera pada suhu 4 darjah Celsius sebelum dipak dan disimpan. Suhu yang tinggi ketika pemanasan akan menyebabkan mikroorganisma mati. Suhu yang rendah pula akan menghalang pertumbuhan dan menyebabkan mikroorganisma menjadi kurang aktif. Contoh makanan yang sesuai ialah jus dan hasil tenusuk. Kaedah penjerukan. Makanan direndam di dalam cuka, larutan gula atau garam yang pekat. Keasitan yang tidak sesuai menyebabkan mikroorganisma sukar untuk bertumbuh. Contoh makanan ialah mangga, ikan dan cili. Kaedah pemasinan. Makanan dilumurkan dengan kuantiti garam yang banyak untuk menyingkirkan kelembapan dalam makanan. Ketiadaan air menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma dapat dicegah. Contoh makanan ialah ikan dan telur. Kaedah penyalaian. Makanan dikeringkan dengan teknik penyalaian dalam satu tempoh masa yang lama. Ketiadaan air menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma terpantun. Contoh makanan ialah daging, itik dan ayam.
Kaedah terakhir ialah pelilinan. Salutan lilin menghalang udara dan air daripada menembusi permukaan makanan dan dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisma. Contoh makanan ialah sayur-sayuran dan buah-buahan. Kesimpulannya, makanan boleh diawet dengan menggunakan lebih daripada satu kaedah pengawetan dan juga menggabungkan lebih daripada satu kaedah pengawetan. Pilihlah kaedah yang anda rasa sesuai untuk mengawet makanan. Itu saja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa buat soalan kuis di platform Kahoot. Kita jumpa lagi pada kelas seterusnya.